nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya baca tajuk ni terus meremang bulu roma. Tajuk dia tahu apa? Zahid Hamidi bakal PM11. What? Saya terus what? Wih, hebat ni. Akhirnya jadi kenyataan impian Zahid Hamidi. Tapi kamu setuju tidak kalau Zahid Hamidi jadi PM11? Boleh tinggalkan komen. Saya terus terang, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Kerana dia belum lagi layak untuk jadi PM11 untuk sekarang. Jadi saya tidak setujulah. Saya tidak setuju. Macam mana orang yang susah untuk kemudi partinya sendiri, yang susah untuk jaga, tak sampai pun 30 orang MP-nya sendiri untuk jadi Perdana Menteri, susah. Jadi lebih baik belum lagi lah. Saya tidak setujulah. Zahid Hamidi bakal PM11. Sabuddin Hussein, sabuddin.com.net. Beberapa hari lalu sahabat saya penulis, iaitu Muhammad Sayuti Omar atau MSO, menulis satu artikel bertajuk Siapa Perdana Menteri selepas Anwar Ibrahim. Saya segera tercuit hati dengan tulisan beliau itu, lantaran saya juga terfikir isu yang sama sejak 2-3 minggu kebelakangan ini. Cuma berikutan Anwar belum lagi setahun memegang jawatan Perdana Menteri, saya merasakan agak terlalu awal jika saya menulis mengenai pengganti beliau buat masa ini. Tetapi terlanjur MSO sudah menulis mengenainya, maka saya berasakan tidak perlu lagi saya pendam apa yang saya rasa itu. Kata beliau. Wih, hebat nih. Ini memang hebat. Kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri memang padu. Siapa sebenarnya paling berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri selepas Anwar? Anwar sementara hampir pasti akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU 16 yang dijangka akan diadakan pada tahun 2027. PH dan BN juga dipercayai akan terus bekerjasama dalam menghadapi PRU tersebut. Gabungan PH-BN secara realitinya adalah kerjasama paling ideal dan saling melengkapi, bukan saja bagi memimpin negara, tetapi juga untuk bertahan memenangi pilihan raya dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia ini. PH dengan 4 parti gabungan di dalamnya, begitu juga dengan BN, hanya tinggal 4 parti komponen bersamanya. Tidak sesuai lagi bertanding secara sendirian. Sebaliknya lebih cocok dan mantap jika saling bekerja sama di antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, seiring dengan bersatu yang semakin melemah dan seorang demi seorang ahli parlimennya memberi sokongan kepada Anwar, ini sekaligus akan memberi kesan yang ketara kepada kekuatan PN bagi menghadapi PRU 16 akan datang. Selain ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan yang sudah berbuat demikian, difahamkan ada 5 atau 6 lagi ahli parlimen bersatu lain yang condong untuk mengambil langkah yang sama. Jika itu berlaku, PN dengan sendirinya tiada lagi masa depan yang cerah dan hanya PAS yang mampu bertahan di kerusi dan negeri yang sedia ada yang dimenangi. Lantaran perpecahan yang berlaku di dalam bersatu pula, selain beberapa pemimpinnya pula barangkali sudah didapati bersalah oleh mahkamah ketika PRU 16 nanti dilangsungkan, sentimen Melayu Islam di dendang PN tidak lagi mampu menjelmakan kemenangan kepada gabungan itu. Dengan yang demikian, PHBN bersama sokongan
daripada GPS dan GRS lebih berpotensi untuk menang PRU16. Dan masa yang sama Anwar pun kekal lagi sebagai Perdana Menteri bagi panggal yang kedua. Memandangkan Anwar sudah berusia 80 tahun pada 2027 ketika PRU16 diadakan, penggal tersebut mungkin yang terakhir baginya. Dalam hal ini, penyerahan kuasa akan berlaku sama ada sebelum tiba PRU17 atau PRU17 itu Anwar tidak lagi bertanding lagi sekaligus terus bersara. Pada ketika itu, pemimpin paling berpotensi PM11 selepas Anwar tidak lain dan tidak bukan ialah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Selain ada rekod 2 kali menjadi timbalan Perdana Menteri serta banyak pengalaman menerajui beberapa kementerian, istimewanya Zahid Hamidi ini ialah beliau seorang pemimpin yang cekal dan berjaya mengatasi segala rintangan di hadapannya sejak memegang jawatan Presiden UMNO bermula 2018 lalu. Beliau berjaya mengatasi semua rintangan yang dihadapinya, berjaya mengusir semua musuhnya dari UMNO, membebaskan dirinya daripada igawan kes mahkamah, berjaya kembali memegang kuasa sebagai orang nombor 2 dalam kerajaan, dan kini hampir tidak tergugat lagi kedudukan singgasana kepresidenannya Parti Melayu itu untuk beberapa tahun akan datang. Dia di samping cekal, tidak pernah putus asa, malah licik. Zahid Hamidi dan UMNO juga dikira berjasa besar dalam memastikan Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri setelah berjuang selama 25 tahun lamanya. Dengan demikian, dirasakan tidak sukar lagi untuk bagi penyokong PH untuk menerima Zahid Hamidi sebagai PM11 bila tiba masanya nanti. Nanti bukan sekarang. Meskipun bagi penyokong PH sekarang ini rata-ratanya lebih cenderung mahukan sama ada Rafizi Ramli atau Saifuddin Nasution Ismail atau Nurul Izzah Anwar menjadi Perdana Menteri selepas Anwar Ibrahim. 3 pemimpin tersebut dianggap pelapis paling berpotensi yang dirasa dan diharapkan oleh penyokong masing-masing akan memimpin negara ini selepas Anwar. Bagi saya, meskipun ketiga-tiga mereka itu ada bakat kepimpinan yang baik, tapi kesemuanya masih dikira mentah dari segi pengalaman untuk mengambil alih kepimpinan negara sebagai PM11. Mereka hanya sesuai jadi PM12, 13, 14 dan seterusnya. Dalam arti kata lain, selepas PM11 dirangkul Zahid Hamidi terlebih dahulu. Firasat dan rasa hati saya dalam hal ini mungkin betul dan mungkin juga salah. Bahkan barangkali ramai yang tidak setuju. Tetapi kita boleh sama-sama simpan tulisan ini untuk melihat sama ada ia akhirnya akan menjadi kenyataan atau sebaliknya. Sabudin Husin, 2 November 2023. Sekali lagi, saya tidak setuju Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri sekarang. Tapi untuk Perdana Menteri PM ke-11, 12 mungkin, PM ke-11 atau PM ke-12, saya rasanya bukan 11 kot, PM ke-12 lah, PM ke-12 lah, mungkin okey. Sebab dia perlu dulu buktikan dia betul-betul layak. Okey. Pada waktu itu kita tengok nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.